jiwa meronta kalbu damba. Oh gerhanalah seluruh panca indera. Ku hilang dalam memori cinta, membakar seluruh jiwa raga. Hanya kau untukku, kau tiada dua. Bagaikan tiga tiara mentari, Tari-tari malam tiada cahaya purnama. Tanpamu tiada erti hidup berdua. Ke akhir masaku kau cinta, bagaikan surga tanpa bidadari. Kau ibarat hembusan nafas terakhir. Pulanglah sayang, kau dapat paling mesti mesra menanti. Udah sikit. Okey. Apakah persediaan untuk membeli rumah? Okey, persediaan membeli rumah. Aku boleh bagikan kalau kata nak persediaan untuk membeli rumah ni kan. Aku boleh bagikan dia kepada dua pasal lah kot. Okey. Pasal pertama adalah pertama apa yang mereka perlu buat adalah cek kelaikan loan dulu. Pastikan mereka mampu dari segi untuk membuat loan. Itu aku rasa pasal pertama yang diorang perlukan sebelum diorang pergi kepada untuk mencari rumah dan sebagainya kan. Sebab aku tengok banyak pembeli-pembeli kat luar sana, kita pun pernah jual ni kan, pernah experience pembeli-pembeli yang datang ni, kebanyakan mereka ni diorang cari rumah dulu. Pergi cari rumah dulu, lepas tu barulah bila kita tanya cik dah pernah cek kelaikan lu, tak pernah lagi. So bila next. Okay. Salah satu persediaan yang perlu juga dilakukan oleh pembeli-pembeli di luar sana ialah kita kena pastikan lokasi. Sebab kadang-kadang lokasi ni memainkan peranan lah. Kenapa dia beli rumah dekat situ? Dia nak beli sebab dekat tempat kerja atau nak dekat dengan family. Kadang-kadang tempat kerja ni kita katakanlah dekat PJ misalnya. Tapi family dia dekat Kelang. So kalau daripada Kelang tu nak pergi PJ macam jauh. So dia beli yang area-area Shah Alam ataupun dekat dengan PJ lah. So mudah untuk dia balik kerja atau pergi kerja kan. Kuranglah dia traffic jam tu. Jadi antara persediaan yang dia kena buat ialah dia memastikan lokasi di mana dia perlu pilih untuk beli rumah atau beli properti lah. Itu pendapat yang kedua. Teruskan. So, aku. Dah tadi. Okay, alright. So, tadi Syafirul bagi tahu pasal kelaikan loan. Kelaikan loan. Itu satu faktor yang besar lah. Kenapa persediaan yang paling besar yang perlu dibuat oleh klien. Yang kedua, lokasi macam Zizan cakap, betul juga. Sebenarnya kita untuk nak cari rumah ni lokasi penting lah. Okay, lokasi berkaitan dengan tempat kerja, lokasi anak-anak persekolahan dan sebagainya lah. Okay, yang ketiga yang aku boleh cakap apa yang perlu dipersiapkan oleh klien ataupun pembeli rumah sebelum mereka membeli rumah adalah mereka juga perlu cek keperluan sama ada rumah yang nak dibeli tu adakah dia satu keperluan. Okey, sebab kadang-kadang tak banyak lah, tak banyak. Kes ni yang aku cakap point ni tak banyak tapi ada. Okey, pernah juga dalam pengalaman bawa klien dan tengok rumah. So dia dah minat rumah, bawa rumah pertama lah. Rumah pertama yang aku bawa dengan dia, dia dah suka minat. Lepas tu lepas few days dia get back, dia kata minta maaf cik, rasa macam tak perlu lagi nak beli rumah. Okey, jadi rupanya ada di kalangan klien kita ni bila dia beli rumah tu dia rasa macam rupanya tak ada keperluan sangat untuk dia membeli rumah dalam masa sekarang sebab mungkin dari segi dia punya saving dia belum cukup, okey, dia punya kedudukan pekerjaan dia belum stable lagi. Jadi orang-orang macam ni biasanya kita akan advise dia untuk mungkin dia kena perkukuhkan lagi kedudukan kewangan dia dulu, barulah dia boleh proceed untuk mencari rumah. Okey, so aku rasa point aku lah yang boleh sharekan dengan semua hari ni. Okey, dengan Zul pula. Okey, untuk pendapat aku pula macam je lah macam tadi lokasi, kemudian objektif pembelian dan juga cek kelaikan, dan juga untuk aku pula
penting sekali juga dia para pembeli tu perlu ada deposit serta wang cash yang banyak dan cukup untuk ni. Apa segala untuk segala charge, segala fee. Sebab macam kata harga rumah tu 300,000, dia perlukan 10% iaitu 30,000. Itu adalah untuk 10% yang pertama. Dan juga dia kena perlukan lagi 5% daripada harga rumah iaitu sebanyak 15,000. Maksudnya itu ada 15,000 adalah termasuk legal fee, MOT, valuer fee dan juga kos-kos yang berkaitan lah. Okey, jadi juga dia kena buat sesuai dari segi fizikal dan mental sebab duit perlu banyak dan juga dia perlu tahan fizikal, maksudnya mental sebab untuk pembeli rumah ni bukan mudah. Tak adalah susah sangat tapi dia kena tunggu sebab mungkin akan ambil jaga masa yang agak lama untuk lagi-lagi untuk rumah low cost dan juga leasehold. Itulah sampai apa maksudnya dia kena sedia lah, maksudnya mungkin dia boleh guna EPF ataupun dia boleh guna wang simpanan yang ada ataupun dia orang guna apa dari segi sumber yang dia orang ada lah. Itu untuk perkongsian aku je lah untuk yang keempat ni. Okey, macam ni Syafirul pula. Ada yang lain? Betul. Maksud mental tu dia kena ready lah kalau lambat proses nak dapat kunci tu, betul kan? Betul. Dia kena sedia lah. Mental kat situ lah. Betul. Maksudnya dia mungkin dia kena sabar lah. Itu dari segi mental dan fizikal. Fizikal mungkin daripada segi wang lah. Dia kena ada yang banyak. Kan, itu je lah aku boleh kongsikan lah. Okay, apa kau nak sambung lagi? Kalau aku apa ni, betul lah kan, dari segi persediaan mental tu sometimes ada yang cepat, sometimes 3 bulan pun dia boleh settle kan, ada yang 4 bulan. Betul. Tapi normally betul rumah freehold. Tapi average dalam sometimes 5 ke 6 bulan, ada boleh jalan lanjut sampai setahun pun ada kan. So kita tengok jenis property lah. Okey. Kalau aku masih lagi di fasa 1 tadi tu, persediaan di fasa 1 tadi tu, okey, kita dah check kelaikan loan kita. Okey, kita dah tadi Zul dah bagi tahu kita kena check kita punya deposit. Bukan deposit je, bukan deposit 10% tu je. Kita kena fikir juga pasal yang tadi tu apa ni, kos-kos lain. Lawyer, okey, loan agreement, SMP, valuation, okey, insurans kan. Betul kalau kita nak buat renovation contohnya pada rumah tu, dan kita kena consider juga kos yang tu. Okey. Okay, so selain tu itulah, kalau kita sentuh juga pasal kelaikan loan tadi tu, okay, kita perlu juga, bukan just sekadar check kita punya kelaikan loan, biasanya kita check kita punya DSR kan, kita punya, siapa yang tak tahu DSR tu adalah debt service ratio. Kalau tak tahu juga macam nak kira, dan kena hubungi ejen tanah lah, kita gunakan DSR kan. So DSR, check dia mana, check DSR, check deposit cukup tak cukup, dan check secret. So secret ni perlu sebab sometimes kita ada komitmen masing-masing lah. Kita ada bayar, kita ada kereta, kita ada credit card contohnya, kita ada personal loan. So secret ni nak check kita punya history, cara pembayaran kita. Kalau pembayaran kita tak okey, bank pun tak boleh nak luluskan juga loan kita. So kita kena print secret tu. So macam mana nak print secret tu, ada cara yang free, ada cara yang berbayar. Okay. So aku rasa paling baik, the best, kalau siapa nak buat persediaan nak beli rumah ni, print dulu siap-siap dokumen-dokumen yang nak submit loan tu. Kan? Payslip diorang, bank statement diorang, EA form diorang, even kira SP diorang tu pun perlu di print kan, supaya kita tahu berapa akaun 2 tu ada. Selain cash yang ada, jumlah kira SP akaun 2 dia combine ni bolehlah kita cari ejen tanah, dia tahu cukup tak cukup untuk mampu tak mampulah pembeli ni untuk beli rumah. Okey. Okay, nak tambah lagi? Tadi apa ni Syafirul cakap pasal DSR. DSR tu kalau check dengan ejen memang free, tak kena bayar. Free percuma. Memang betul. So maksudnya pembeli-pembeli ni kena selalu berdamping dengan ejen lah untuk tahu lebih banyak pasal benda-benda yang percuma ni. Betul. Mereka kena jadikan kita ni kawan baik lah. Kena jadi kawan baik lah. Macam lepak ngetih kan. Zari, boleh sambung sikit? Okey, alright. Tambah lagi? Kalau macam tadi Syafirul cakap pasal loan kan. Okey, dia bagi aku untuk pembeli-pembeli ni kadang-kadang
mereka mungkin kita tak jelas, tak share lagi, tak bincang lagi isu ni. Sebab kita cakap pasal kelayakan preparation untuk membeli rumah kan. Jadi ada kala klien-klien ni bila mereka nak bila contact dengan kita, dia akan tanya, aku pernah dapat satu soalan, dia kata, tuan boleh tak kalau saya beli dengan modal minimum, contoh 1,000 ataupun 3,000 dan yang lain semua dah include. Jadi pemahaman mereka rasa macam membeli rumah ni sama macam membeli rumah subsale, sama macam membeli rumah projek atau undercon. Itu sebenarnya di satu perbezaan yang nyata lah, di mana kalau subsale kita tengoklah kalau rumah tu murah macam mana pun harga dia tetap akan keluarkan satu amount, satu cost, okay? Which is lagi banyak lah kalau compare dengan projek. Jadi ni benda-benda ni kadang-kadang klien-klien kita belum tahu kan benda ni. Jadi penting untuk anda contact dengan ejen-ejen tanah untuk kita dapat memberi penjelasan lah tentang perbezaan di antara subsale dengan undercon. Subsale memang nak tak nak anda tetap kena keluarkan 10% plus beberapa persen. Biasanya yang aku advise klien, anda perlu keluarkan dalam 15 ke 20%. Maksimum tu 20% lah. So biasanya amount tu yang kita kena keluarkan untuk cash. Okay? Sekiranya tidak ada, maka boleh juga masih boleh proceed bergantung pada keadaan. Okay, kadang-kadang ada cara untuk kita uruskan. Jadi bergantung pada ejen-ejen tanah lah. Mungkin anda boleh contact dengan ejen-ejen tanah lah. Okay, so Zul, tambah. Okey, untuk yang tu okeylah, yang tu memang clear lah. Mungkin dia orang akan dengar nanti. Dan juga aku nak tambah lagi untuk kita pergi ke pula untuk waktu viewing nanti. Apabila dah tahu kelayakan, dah ada deposit cukup, kemudian dah ada lokasi sesuai, kita dengan harga. Jadi masa untuk viewing tu aku nak nasihat kepada pembeli, bawalah kaum keluarga. Maksudnya bawalah pasangan ataupun keluarga untuk tengok keadaan rumah dan juga persekitaran environment sekeliling lah. Sebab kalau dia just pergi seorang, nanti at the end nanti dia patah balik, cik saya nak tengok lagi rumah kali kedua. Kadang-kadang ada isu macam dekat rumah dekat Bandar Puteri. Aku pernah, dia ada seorang ni klien lah, datang seorang, dia betul je, besoknya dia lagi 2 hari kemudian dia nak bawa isteri. Padahal rupanya rumah tu dah ada ejen lain masuk, sebab time tu rumah tu open, bukan eksklusif. Kemudian besoknya dia lambat masuk, orang tu dah book. Nampak tak? Sebab maksudnya bila nak viewing tu dia kena bawa, kalau boleh pasangan ni ataupun keluarga dah supaya terus membuat keputusan, tak payah tunggu lama. Sebab untuk rumah saksil macam ni, kadang-kadang rumah cantik kita pun tahu kalau kena dengan harga, lokasi dan juga keadaan rumah tu yang baik, memang cepat orang ambil memang cepat orang rebut. Jadi sedia dari segi inilah, dari segi untuk grab cepatlah untuk itu yang aku boleh nasihat pada pembeli nantilah. Okey. Tambah lagi. So aku tambah sikit lagi lah Ini berdasarkan pengalaman sendiri. Untuk pembeli-pembeli yang baru nak beli rumah atau pembeli yang dah pernah beli rumah, kalau boleh, bila dia cakap dengan dia nak membeli rumah-rumah low cost lah, low cost misalnya, kalau boleh dia berlaku jujur dengan ejen. Aku ada experience jual satu rumah di Palma Botanik. Rumah tu rumah low cost. Dia tak bagi tahu yang dia pernah ada rumah di Pahang. Dia punya pasangan, dia pernah beli rumah di Pahang. Jadi bila buat apply loan, settle semua, bila check dengan lawyer check, rupanya pasangan dia ada rumah di Pahang. So dia proses dia lambat sebab lawyer tu terpaksa appeal lah. Dia terpaksa buat rayuan kan untuk luluskan permohonan rumah kos rendah ni. Jadi persediaan kepada buyer ni, dia kena jujur dengan ejen bila dia nak beli rumah tu. Kena jujur lah, kalau ada property kena bagi tahu. Kadang-kadang tak bagi tahu. Ada ke tak ada, dia kata tak ada. Tapi bila dah proses dah bermula, baru kita dapat detect rupanya ada rumah. Tapi bukan dia punya lah, pasangan dia. Betul. Itulah. Ada tambah lagi. Sejuk, pakai sejuk ni. Kat rumah. Jual. Berasap pula ni. Dato' nak update gila macam Frozen Macam ada pernah beli burger punya ni, Frozen. Cukup buat urut-urut.
Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Kan? Jangan bangun tau. Nanti nampak seluar pendek kau. Itulah. Dah kantor tadi lah. Aku pun lupa nak tutup video. Aduh, mak. Tak apalah. Okey. Tak apa kalau... Okey. Teruskan. Okey. Kalau aku boleh tambah lagi kan. Okey, itulah. Best juga yang point Zul tadi tu. Kena bawa isteri. Sebab biasanya yang buat keputusan ni orang perempuan. Dalam rumah ni dia orang yang buat. Sebab based on pengalaman kita orang sebagai ejen tanah ni, isteri yang decide. Bukan Tok bini bukan. Sebab dia orang mungkin isteri yang banyak duduk rumah kan. So dia orang punya requirement lebih tinggi lah untuk duduk rumah ni berbanding dengan suami ni kan. Suami ni bayar je. Okey. Point Zizan pun baik juga sebab yalah kita kena berbuat betul Syai dengan ejen ni kita ni pembudasyara. So kita bersetu terang dengan kita orang kan. So supaya mudah. Dan kita senang kita nak tahu rumah yang macam mana sesuai dengan pembeli itulah. Okey. Aku nak balik poin aku tadi tu. Okey, fasa 1 tu kita dah habis. Kena check kelayakan loan, check kemampuan lah. Okey, sekarang dah mampu, kena mampu dah beli rumah. Dan barulah keluar pergi cari rumah. Ini adalah yang sebetul-betulnya kan. Okey, dah keluar rumah tu barulah macam Zizan cakap tadi, barulah kita cakap pasal lokasi. Dan objektif kita nak beli rumah tu sebab apa? Kita nak beli rumah untuk investment ke ataupun kita nak duduk sendiri. Sebab dua ni dia perbezaan. Okay, kalau kita tengok pada investment dia punya kriteria dia lain. Dia tak concern sangat pasal keadaan rumah tu. Rumah yang tak berapa cantik ni bukan isu. So isu dia lebih kepada lokasi, dari segi rental income pula macam mana kan, sebab dia nak dapat pendapatan dari sini. So dia nak tengok rental boleh betul ada potensi tak harga naik kan. Lepas tu berapa ROI dia orang, rate of return kan. Lepas tu tahunan dia punya yield kan, yearly punya yield berapa, semua tu lah. Dia tu berbeza apa benda. Persediaan orang untuk investment dengan persediaan untuk orang membeli untuk duduk sendiri berbeza. Okey. Nak sambung lagi? Azhari? Okey. Banyak lah semua dah cakap Asmi kan? Okey, so tapi mungkin aku boleh tambah sikit preparation ni macam tadi aku cakap dari segi kesediaan atau keperluan sebab ada kala pembeli-pembeli ni dia mungkin dia tak berjelas rumah macam mana dia nak kan. Jadi biasanya kalau ikut pengalaman yang nak membeli rumah ni, biasanya dia akan tengok lokasi ni, mungkin kalau yang mana yang anak-anak dah start membesar, mungkin indication yang utama adalah dekat-dekat dengan sekolah, okey, dan dekat-dekat dengan yang keperluan asas yang ada lah, contoh macam sekolah menengah, sekolah rendah, okey. So kalau yang mana yang dah berumur sikit ni, biasanya dia akan nak cari dekat-dekat dengan surau atau masjid. Benda macam ni adalah ikut pengalaman kami, biasanya kita akan carikan rumah-rumah yang macam ni lah kan. Tapi anda kata dia kena bersesuaian dengan harga lah kan. Ada kalanya permintaan pembeli ni, klien ni, dia nak rumah yang macam-macam kan. Tapi bajet berapa? Saya nak rumah landed, double story, dekat dengan kawasan-kawasan ni, dekat dengan bandar. Tapi bajet berapa tuan? Bajet 300 je. Tak boleh lah. So maknanya tak logik kan. Jadi untuk ejen hartanah ni kita well versed dengan harga. Okay. Jadi kita mungkin boleh advise kan lokasi yang mana yang sesuai untuk based on apa kriteria yang dia lepas lah untuk klien ni. Okay, Zul, tambah sikit. Okey, yalah macam kita pun tahu untuk membeli rumah ni bukan satu perkara yang mudah juga, dan juga dapatkan imat nasihat seorang peronih hartanah yang berdaftar di bawah BOVIA kan. Kadang isu dia, kadang orang maaf bukan apa, kita kadang salah pandang, kita terlepas pandang sebab kadang ada isu nak main beli tapi dia pun tak tahu untuk ejen atau broker. Sebab isu dia, ada satu isu dia bila masuk ke
kata broker, dia bila duit tu dia masuk dekat lawyer, yalah lawyer pun manusia biasa kan. Ada juga lawyer yang tak amanah, pecah amanah, dia selewing. Itu isu dia. Tapi untuk ejen yang mendaftar Dewan Bovia seperti KSA Property Group ni, kita di bawah undang-undang yang tertakluk di bawah undang-undang Bovia, dan juga kita sebagai penguat amanah. Maksudnya kalau kita kalau buyer tu dah pay in kepada client account nilai harta, tak ada masalah. Kita akan jaga duit tu sama ada dia lulus loan ataupun tak. Kalau tak lulus, kita akan pulangkan balik lah seperti biasa. Tapi kalau lulus, alhamdulillah, kita terus proceed. Itu maksudnya pada pihak pembeli, tolonglah pilih perundingan tanah yang berdaftar. Jangan main sebat je. Kadang diorang ni main sebat nak cepat. Sekali rumah tak dapat, duit pun kena rembat. Itulah. Okey. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa ya. Okey. Jangan lupa subscribe. Tekan KSA lonceng. Property Group. Bila KSA berbicara. Jumpa lagi. Jumpa next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.